Ini nak mengunsingkan orang kampung ni, harga minyak global naik. Di London, di Paris, di China, di India naik. Kita pengeluar minyak memang naik banding 10 tahun yang lalu, tetapi tidak boleh bebankan rakyat. Dan yang saya nak tekankan sekarang dalam kaitan ini ialah kenaikan begini menyebabkan ekonomi kian meleset. Baik. Saya persilakan Tan Sri Nordin Kardi untuk menanyakan soalan kepada Datuk Ahmad Sabri. Tadi saya telah menanyakan komitmen Datuk Seri Anwar tentang adakah premis kepada penurunan harga minyak 50 sen itu kerana Malaysia adalah pengeluar minyak. Selepas kita bacakan data bahawa sumbangan minyak dalam negara hanya 26%. Jadi saya melihat bahawa isu yang dicadangkan oleh Datuk Seri Anwar bukan isu minyak lagi, tetapi memilih minyak sebagai sasaran untuk dikurangkan 50 sen. Tetapi mengapa tidak misalnya oleh kerana dia bukan semata-mata isu minyak, bercakap mengenai pengurangan cukai, seperti mana kerajaan telah tidak menggunakan cukai kepada mereka pendapatan di bawah daripada 2,000. Mengapa tidak misalnya memberi bantuan sewa rumah kepada mereka yang miskin tinggal di bandar? Tapi mengapa memilih minyak? Mengapa agaknya Datuk Seri Anwar tidak berjanji untuk mengurangkan inflasi seperti katanya 80% kepada 3%? Kepada Datuk Sabri ialah mengapa agaknya Datuk Seri memilih minyak sebagai sasaran janji kepada rakyat apabila memerintah besok? Terima kasih. Silakan. Ya, saya rasa lah ini soalan ditanya pada saya kerana merasakan banyak premis yang salah tadi. Kita bercakap tentang kita ni sebagai negara pengeluar minyak. Saya nak tanya, kita ni negara pengeluar minyak nombor berapa dalam dunia? Nombor 1 sehingga 20 kita nombor berapa? Tak masuk pun. Nombor 21 pun tidak. Kita kecil. Jangan banding dengan Saudi, jangan banding Venezuela, jangan banding dengan Iran, jangan banding dengan tempat lain. Kita kecil sangat. Kita kecil sangat. Itu pun kita ni, minyak kita dah diambil 100 tahun lamanya. Sudah 100 tahun lamanya dan kita sudah sampai ke peringkat penghujung. Kita masih net exporter, tetapi net exporter yang kecil. Kita kena tahu dalam soal ini. Dan kemudiannya dari segi keuntungan daripada minyak kita, tak benar tadi. Sebenarnya hanya 26% daripada keuntungan yang disebutkan oleh Petronas hari ini, 26% sahaja hasil daripada minyak dalam negeri. Yang lain tu adalah pelaburan. Kalau kita kata sekarang ni masa tahun 2015 nanti, waktu kita sudah tidak ada minyak, apakah pada waktu itu ataupun kita sudah menjadi net importer pada waktu tersebut, apakah pada waktu itu kata-kata baru kita nak ikut harga dunia? Kalau orang nak jual minyak pada kita pada waktu itu, kalau tak jual bagaimana? Sebab itulah tanggungjawab Petronas dengan keuntungan yang ada, walaupun sudah banyak diberikan pada negara, sepatutnya cari minyak di luar negara. Dan terima kasih di bawah Dr. Mahathir misalnya, sampai ke 33 buah negara yang dia terokai Petronas kita sehingga kita menjadi salah sebuah negara yang mempunyai sebuah syarikat minyak antara yang ternama dalam dunia sekarang ini. Sebab itulah kita rasakan jangan menyebabkan Petronas lebih miskin dalam soal ini. Kita mesti realistik. Minyak kita bukanlah minyak yang banyak sangat. Mungkin minyak urut, minyak atar, tak tahulah dalam soal ini. Terima kasih. Kita akan pergi kepada soalan cepu emas. Saya akan minta Datuk Seri Anwar menanyakan satu soalan kepada Datuk Ahmad Sabri, dan kemudian Datuk Ahmad Sabri akan menanyakan satu soalan kepada Datuk Seri Anwar. Saya mulakan dengan Datuk Seri Anwar menanyakan soalan kepada Datuk Ahmad Sabri. Saudara Datuk Sabri, siapa yang bandingkan Malaysia dengan Venezuela dan Iran? Harga dia 10 sen, 15 sen, 16 sen. Soalnya kita bandingkan Malaysia sebagai negara pengeksport minyak. Dan kita dah bagi perkiraan bahawa kenaikan yang mendadak dan membebankan menyebabkan kemerosotan, kemelesetan ekonomi negara. Jadi kalau ini diketahui, mengapa kerajaan setelah berjanji untuk tidak menaikkan minyak sebelum pilihan raya, dalam tempoh beberapa bulan saja memungkiri janji, mengkhianati amanah dan menaikkan harga minyak yang membebankan rakyat dan mengatakan kita ambil dari Petronas. Siapa yang kata kita ambil dari dana Petronas? Saya kata kita jimatkan belanja,
kita betulkan perjanjian kita dengan IPP dan kapasiti lebihan, dan kita ambil dari dana kerajaan yang bocor begitu banyak, termasuk rasuah yang disebut Morgan Stanley kehilangan 300 bilion. Ini soalan dan 10 bilion, soalan panjang sikit. Okey, 10 bilion. Jadi saudara, saya cuma nak sebut begitu. Mengapa gunakan media, termasuk media rasmi sebagai amanah, memutarbelitkan kenyataan kita? Kenyataan kita ialah mengapa kenaikan begitu mendadak dan membebankan, dan mengapa tidak boleh diurus sumber khazanah yang kita miliki untuk meringankan beban rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi dengan meyakinkan. Terima kasih. Saya minta Datuk Ahmad Sabri jawab. Saya kira ini sekali lagi ucapan yang populis sifat dia, seolah-olah menafikan bahawa segala-galanya dikaitkan bahawa punca kenaikan ini ialah kerana ada soal tidak ada penjimatan, soal rasuah dan sebagainya. Ini boleh kita terima sekiranya kenaikan harga minyak negara kita adalah sesuatu yang terpencil daripada negara lain. Seolah-olahnya Saudara Anwar menafikan bahawa seluruh dunia berhadapan dengan soal harga minyak yang tinggi sekarang ini. Seolah-olahnya dikatakan bahawa minyak mahal hanya di Malaysia sahaja. Ini sama saya katakan seperti dalam tahun 74 dahulu. Saudara menggerakkan massa, menggerakkan mahasiswa. Menggerakkan mahasiswa mengatakan ya orang kaya raya, orang miskin papa kedana. Sedaplah kita bercakap waktu itu, bercakap tentang orang baling pada waktu itu. Tetapi pada waktu yang sama kita rasakan bahawa Saudara Anwar waktu berada dalam kerajaan tak selesai pun tentang soal orang baling. Bercakap mudah dalam soal ini. Sebab itulah sebahagian daripada masalah yang kita ada. Soal IPP ialah semasa zaman Saudara Anwar berada dalam kerajaan. Susah kita nak ubah kontrak-kontrak yang ada sekarang ini kerana antara kontrak itu dipertahankan sewaktu Saudara Anwar berada dalam kerajaan. Saudara Anwar kata media suka memutarbelitkan. Saya rasakan sekarang ni tak pernah kalau Saudara Anwar berada dalam kerajaan diberi peluang yang begini pada seorang pemimpin pembangkang. Saya rasakan bahawa kalau mengikut cara Saudara Anwar sewaktu menyelesaikan masalah krisis keuangan dalam tahun 97, memilih cara yang digemari oleh IMF pada waktu itu yang menjerut rakyat dan tidak pernah pun dicakap tentang kita membuat tentang kepentingan rakyat. Kadar bunga dinaikkan dengan cara yang cukup tinggi pada waktu itu. NPL dipanggil daripada 6 bulan kepada 3 bulan. Ramai peniaga kecil, SME dan sebagainya bankrupt disebabkan oleh Saudara Anwar. Kita bercakap mudah bila kita di luar, tetapi hakikat sebenarnya tak semudah yang kita dapat kita hayati dalam keadaan yang sebenarnya dalam negara kita pada hari ini. Tetapi percayalah, bila saya katakan tadi, percayalah sebagaimana yang saya katakan tadi, dalam kesusahan yang ada sekarang, rakyat cukup makan. Kalau disebutkan tentang soal kebocoran dan sebagainya, kita cubalah lihat, kita cubalah Saudara Anwar pergi lihat, bandingkan statistik yang ada sekarang ini. Semua negara-negara yang dianggap murah minyaknya juga mengalami keadaan inflasi yang tinggi. Kecuali boleh dibuktikan satu negara yang memberikan subsidi yang tinggi, inflasinya tidak berlaku. Tunjuk dan buktikan. Iran, Venezuela, Saudi Arabia, Qatar, semua ini negara-negara yang murah minyaknya tetapi inflasinya adalah jauh lebih tinggi daripada Malaysia ini. Sebab itulah kita katakan bahawa jangan kita sempitkan pemikiran